tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini saya akan mengadakan simulasi latihan hebat. Bagaimana saya mengajar hebat di dalam kelas? Okay. Bagaimana saya praktikkan latihan hebat di dalam kelas? Jadi bersama pelajar sekarang ada skrin mata, betul? Betul? Kita akan buat latihan hebat kan? Itu sebenarnya soalan itu adalah ada stakeran 3. Jadi sepatutnya kamu tidak menghadapi masalah untuk jawab. Dalam peringkat awal latihan hebat, perkara pertama yang kita perlu tekankan ialah format kan? Format hebat. Format hebat ni bertujuan supaya jawapan pelajar kemas kan? Tersusun dan memudahkan untuk kita menanda. Jadi dia akan kembali semula kepada kita sebenarnya kan? Dalam format jawapan hebat. Dan format jawapan hebat ni pelajar-pelajar dia mungkin sedikit berbeza dengan apa yang pernah awak belajar sebelum ini. Okey, sedikit berbeza dengan apa yang saya nak perkenalkan. Okey, cuba teliti betul. Dah boleh? Okay. Jadi sekarang cuba tengok format jawapan hebat teliti betul. Bersama anda pen, ada pen? Ada pen tak? Okey, cuba tengok slide. Baik, format jawapan hebat pertamanya perhatikan tulisan merah. Ini tulisan merah dalam mata tu ada ruangan kosong. A. Isi huraian dalam apa ayat? Dalam satu ayat. A. Dalam satu ayat. Yang kedua, pelajar digalakkan menggunakan kata penyambung. Antara mana? Isi dan huraian. Gariskan kata penyambung. Dan kalau bawa pen merah, gariskan menggunakan pen merah. Okay. Dia alert awak bahawa perkara itu adalah penting. Jadi ini kata penyambung. Apa kelebihan guna kata penyambung? Bila awak guna kata penyambung, kata selepas yang bertindak sebagai apa? Sebagai huraian. Okay. Jadi dapat mengelakkan kehilangan markah kerana tidak berikan huraian. Yang ketiga, huraian lengkap dalam satu ayat. Gariskan satu ayat. Okay. Yang keempat, ajak kesimpulan untuk satu ayat dan mulakan bahagian kesimpulan dengan menulis kesimpulan. Okey, gariskan kesimpulan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah untuk sesi pertama. Sesi pertama kita buat seperti ini. Pelajar masih tak tahu format, maka dia diperkenalkan dengan format dulu supaya jawapan mereka tersusun. Baik, cuba tengok jawapan yang diberikan. Berapa ayat yang saya suruh buat? Berapa ayat? Tengok betul. 3. Ayat pertama apa? Isi dan huraian. Ayat kedua? Ayat huraian lengkap. Ayat yang ketiga? Kesimpulan. Ulang balik. Ayat pertama apa? Isi huraian. Ayat kedua? Ayat ketiga? Ulang ini tuan-tuan banyak kali sampai mereka benar-benar faham. Okey, ulang banyak kali. Baik. Kemudian ini kedudukannya. Betul, 3 ayat yang pandang nombor 4. 1, 2, 3, betul? Okey. Dan di bahagian huraian lengkap ada berapa jenis? Ada 8. Dan yang biasa awak gunakan ialah kesan, contoh, akibat. Saya nak awak gunakan formula ni, M18. Apa maksud M18? Ini contoh, kita hendaklah belajar bersungguh-sungguh supaya mencapai kejayaan. Kesannya kita boleh gunakan kesan. Contohnya, maksud M18, bahagian huraian lengkap awak mulakan daripada salah satu 8 jenis huraian lengkap yang awak gunakan. Cuba salin. Kesan, contoh, akibat, ayat Quran, hadis, pepatah Melayu, pepatah Arab, hukum. Ada 8. Okey, gunakan salah satu daripada 8 huraian lengkap yang awak pilih. Ikut awak lah, ikut idea awak, mana yang lebih mudah. Okey, lebih mudah. Kesan, contoh. Jadi gunakan huraian lengkap dengan kesannya ialah, contohnya ialah, contohlah, hukumnya ialah, elakkan menggunakan hal ini kerana. Apa kelemahan hal ini kerana? Kamu akan secara tak sengaja memberikan isi yang kedua. Secara tak sengaja memberikan isi yang kedua. Okey, tak salin bang? Salin? Yang ni tak payah ni, bagi satu salah saya dia. Kesan, contoh, akibat Quran, hadis,
Patah Melayu, patah Arab, cukup. Okey, dah. M18. Dan inilah sepatutnya jawapan kamu. Jawapan kamu itu susun. Berapa ayat yang saya gunakannya? 3. Ada tak saya menjadi sebahagian soalan? Ada tak soalan dia? Ada tak ada? Ada tak ada? Sebagai soalan? Tak ada. Okey, saya tak gunakan kepala soalan. Saya terus mulakan dengan isi. Okey, cuba tengok lagi lebih hebat, format. Tengok soalan bawah tu. Okey, mengapa ramai remaja jarang menggunakan solat? Betul soalan itu? Betul? Okey, saya beri masa 5 minit untuk awak jawab. Jangan mula-mula jawab, masa ada berikan. Awak gunakan format yang saya ajar tadi. Berapa ayat saya gunakan? 3. Ayat pertama apa? Isi huraian. Ayat kedua? Ayat lengkap. Ayat ketiga? Kesimpulan. Huraian lengkap gunakan apa? Kesan contoh, mulakan dengan kesan contoh atau sebagainya. Okey? Tafsir ingat macam ni saya nak buat, macam ni ustazah tekankan, macam ni yang kami nak. Bentuk macam ni yang kami nak. Okey? 1, 2, 3, mula. Mula jawab. Ini bukan soalan hebat, maka pelajar diberi masa 5 minit. Tujuan sesi ini adalah untuk lihat pelajar menggunakan atau tidak format yang saya beri. Ini di peringkat awal kelas. Peringkat awal kelas. Peringkat awal kelas, pelajar cuba menjawab dalam tempoh 5 minit. Adakah mereka mampu melakukannya? Train pelajar, latih pelajar mengikut masa. Kerana dalam PD3 terdapat 9 soalan hebat. Jadi kalau satu PD3 lebih kurang dalam 7 minit, maksudnya 1 jam sahaja untuk hebat. 1 jam sahaja untuk hebat. Kalau untuk SPM 8 minit. Okey, maksud 34 minit. Cara paling mudah untuk mengukur masa ialah memainkan lagu nasyid. Kebiasaannya satu lagu nasyid 5 minit. Jadi 5 minit dia habis lagu tu dia habis 5 minit. 4, 3, 2, 1, masa selesai. Okey, saya nak minta yang baju belang-belang. Awak, boleh jawapan awak? Proses kedua ialah meminta pelajar menulis jawapan mereka di whiteboard. Okey, dan proses ketiga, dia salah pilih salah seorang pelajar tanda. Pilih besar-besar sikit. Saya biasanya mengamalkan latihan di dalam kelas dengan masa dalam 15 minit. 15 minit. Dan perlu dilakukan secara berulang kali. Okey, cuba teliti jawapan pelajar. Di mana kesilapan yang berlaku? Gerak sikit bawah. Bawah sikit. Jadi Ustazah teka berapa markah yang sepatutnya diberi. Nampak tak apa yang berlaku? Okay. Nampak tak teori saya tadi? Kita nampak dari awal dah berapa markah yang didapat. Okay, Ustaz nampak tak?
Itu teori dia. Okey, siapa nak tanda pelajar perempuan? Saya memilih ni. Nanti dulu. Awak tengok format tu betul-betul. Okey, nampak Ustaz-Ustaz? Bagaimana belajar menulis jawapan, dan sudah nampak kekurang kalian mata di bawah. Okey, siapa nama awak? Arnis. Anis. Ya, Anis boleh bangun. Okey. Baik. Cuba letakkan isi dan huraian dalam satu kurungan. Isi dan huraian dalam satu kurungan. Okey, awak tandakan atasnya apa? Apa panggil apa tu apa? Isi, okey, isi. Baik. Huraian lengkap dalam satu kurungan. Daripada awal huraian lengkap. Daripada awal huraian lengkap mana? Okey. Tandakan atasnya HL, letak HL. Okey, satu kurungan H. Tentu. Okey, gariskan M18 yang digunakan. Apa M18 yang digunakan? Okey, misalnya. Baik. Huraian kesimpulan dalam satu kurungan. Okey, gariskan kata kesimpulan. Ada tak kesimpulan? Okey. Baik, berapa markah yang dia dapat? 3 markah. 3 markah. Baik, pelajar. Siapa yang setuju sini dapat 3 markah? Siapa yang setuju sini dapat 3 markah? Kita menyoal balik pelajar. Siapa kata setuju sini 4 markah? Angkat tangan 4 markah. Siapa kata 4 markah? Saya nak siap pelajar berikan pendapat dia. Bukan masalah betul atau salah. Berani berikan pendapat. 4 markah. Ada. Okey, 3 markah. Angkat tangan 3 markah. 3 markah. Siapa kata 2 markah? Siapa kata 1 markah? Okey, Ustaz-Ustazah, berapa markah? Baik, apa kesilapan yang dibuat Anis? Dia tak letak huraian. Ya. Okey, apa yang peraturan yang dia langgar? Apa peraturan yang dia langgar? Dia menyalin kepada soalan. Okey, nampak tak Ustazah? Dia menyalin kepada soalan. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Meninggalkan apa? Meninggalkan huraian. Nampak tak? Dia secara otomatik. Takkan dia nak mulakan kerana malas kerana. Pada pandangan saya, okey, kesimpulan dia ada kesilapan. Apa kesimpulan kesilapan dia? Sikit ni. Sikit. Apa kesilapan yang dilakukan pada kesimpulan? Masalah. Apa kelemahan yang menyebabkan jawapan itu tergantung? Apa? Kesilapan dia ialah perlulah. Sepatutnya apa? Wajiblah. Sebab solat. Dia ada terdedah kepada penandaan yang tetap. Okey, baik. Jadi jawapan saya pada pandangan saya markahnya adalah 2. Saya menolak huraian lengkap. Okey, cuma huraian lengkap dia betul atau salah tu? Serti tak dengan malas. Dia kata punca malas betul. Okey, tapi huraian lengkap dia salah. Contoh yang diberikan adalah salah. Okey, nampak? Jadi dapat berapa markah? 2 markah. Okey, kita cuba sekali lagi. Okey, tadi soalan ni, mengapa ramai remaja perempuan? Kita test kali kedua.
Mengapa ramai remaja perempuan tarik dalam kotak tu? Mengapa ramai remaja perempuan tidak menutup aurat? Mengapa ramai remaja perempuan tidak menutup aurat? Tidak perlu menyalin semula sebahagian soalan, tidak perlu mengulang semula sebahagian soalan. Okey, saya beri masa 5 minit. Mengapa masih ramai remaja tidak menutup perempuan, remaja perempuan je tidak menutup aurat? Okey, patah balik tadi. Ayat pertama apa? Ayat pertama apa? Isi dengan apa? Tengah-tengahnya ada apa? Tengah-tengah antara isi huraian ada apa? Kata apa? Kata penyambung. Huraian dekat berapa ayat? 1. Ayat ketiga apa? Kesimpulan. Di awal kesimpulan tulis apa? Kesimpulan. Okey, 5 minit dari sekarang. Kebiasaan kalau saya membengkel, round kedua ni baru betul, baru dia meningkat 90%. Okey, tuan-tuan nampak tadi di mana belajar melakukan kesilapan kerana mengulang balik sebahagian soalan. Okey, panjang sangat ni. Dia standard P3 ni dalam 30 kataan je. 30-40 okey lah. SPM ni. Okey, this. Tulis susah. Okey, lelaki siapa yang ada? Siapa yang nak offer diri ada? Biasa dalam kelas saya minta belajar offer diri sendiri lah kan? Siapa yang dah pernah dikecualikan, siapa yang belum? Siapa nak menunda? Kan? Okey, awak nak menunda. Okey, pegang, teman-teman pegang. Okey, perhatikan jawapan dia. Jadi kalau kita buat awal tahun, secara teorinya setiap pelajar mesti pernah menulis dan pernah menanda. Pernah menulis dan pernah menanda. Okey, jadi dia pegang awak dan fikirkan jawapan. Berapa makan yang sepatutnya diberi? Kita nak satu benda di lari tak? Jadi saya syukur hari ini. Sebabnya saya dalam ni nak merancang nak buat rakaman ni, tapi tak sempat-sempat. Ini 9 orang yang jadi mangsa. Okey, pelajar-pelajar lain cuba teliti gambar kawan awak. Saya akan tanya awak berapa markah yang sepatutnya dia dapat.
permulaan kita akan beri panduan mereka lah, isi ayat, satu ayat, satu ayat. Tapi dalam lama ni suruh dia buat sendiri. Suruh dia buat sendiri. Dekat awal lah, dah pertama, kedua. Kalau awal saya awal tahun tu, satu sesi sebab masa tu saya gunakan untuk format. Untuk format lah. Dah fikir berapa mangkah. Saya akan tanya awak. Dan bila dah lama-lama kan, kita suruh pelajar jawab. Kalau pelajar tu gagal dapat 3 atau 4, biasanya saya kena sikit hukuman, suruh diri kat 12. Dia dapat 2, 1, diri kat 12. Contohnya ni Atika kan, salah kan, dapat 2, 1, diri 12. Kita nak paksa jawab tu. Cuba tuan-tuan kira perkataan yang digunakan berapa? Berapa perkataan? Berapa perkataan yang digunakan? Okey, siapa nama? Pak Is, boleh bangun. Standby. Okey, cukup. Boleh, cuba. Okey, kita beri panduan. Awal kelas beri panduan. Isi huraian dalam satu kurungan. Buat satu kurungan. Okey. Sampai mana? Okey, gariskan kata penyambung yang digunakan. Mana kata penyambung yang digunakan? Kerana gariskan. Huraian lengkap dalam satu kurungan. Okey, isi dan huraian. Baik. Huraian lengkap dalam satu kurungan. Muslimah, sampai muslimah. Muslimah, M18 yang digunakan apa? Apa M18 yang digunakan? Kesannya. Okey, kesimpulan dalam satu kurungan. Kesimpulan dalam satu kurungan. Baik, gariskan kesimpulan. Peringkat awal kena beri panduan. Peringkat seterusnya mereka bila naik, dulu. Suruh mereka jawab tanda satu format. Baik, berapa markah yang diberikan? 4. Siapa setuju angkat tangan? Siapa setuju angkat tangan 4? 4. Tidak kena bumping ni. Siapa setuju angkat tangan? 4. Seorang. Okey, siapa kata 3? 3. Awak kata 3. Baik, kenapa awak kata 3? Bahagian mana yang salah? Yang berkemungkinan besar. Berkemungkinan besar. Itu salah. Bahagian huraian lengkap salah. Ya awak? Sama. Ni baca jawapan. Yes. Okey. Dia buat 2. Salah. Okey. Panjang sangat huraian lengkap dia. Salah. Okey. Nampak tak tuan? Dia perhatian pelajar. Dan kadang-kadang pelajar ni sebenarnya lebih apa? Lebih kejam daripada kita Belanda. Okey. Baik, jawapannya Faiz. Berapa markah? 4. Jawapannya adalah 4. Ada satu yang terlebih mantap. Huraian lengkap tu panjang. Dia tak salah pelajar, cuma dia dulu. Okey. Itu nampak. Okey. Boleh faham? Jelas? Jadi tuan-tuan akan nampak round pertama dia melakukan kesilapan. Round kedua dia sudah kurang melakukan kesilapan. Okey. Terima kasih kepada pelajar. Saya ucapkan terima kasih.